Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Kita kembali dalam podcast BH Borak hari ini bersama saya Suzalina Khalid. Borak hari ini di semua platform BH akan membincangkan mengenai topik boykot. Biar berilmu, jangan sampai jadi senjata makan tuan. Sejak tarikh 7 Oktober lalu di mana bermulanya peperangan antara pejuang Hamas Palestin dan juga rejim Israel, ramai masyarakat antarabangsa tidak terkecuali rakyat Malaysia melancarkan kempen boykot terhadap barangan dan juga produk yang dikaitkan dengan Israel. Kempen boykot lebih 2 bulan ini dilaporkan berjaya apabila kita lihat banyak premis F&B yang dikaitkan dengan Israel dilaporkan kosong, malah ada juga perniagaan yang terjejas. Kita faham tindakan boykot ini diperlukan bagi membantu saudara kita di Palestin, namun biarlah ia dilakukan dengan kaedah yang betul, melalui landasan yang betul dan juga tidak tersasar. Baik, bagi membincangkan mengenai topik ini, kita bersama dengan Dr. Muhammad Hilmi Ramli daripada Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zahid Sofia UTM. Selamat datang Doktor ke studio kami. Terima kasih. Okey, kita tak nak buang masa, kita teruskan perbincangan kita mengenai topik boykot ini. Okey, lebih 2 bulan Doktor melihat adakah kempen boykot dilancarkan oleh rakyat Malaysia ni berteraskan kepada landasan yang betul ataupun ia sekadar mengikut emosi dan terikut-ikut dengan kehendak netizen kat luar sana? Baik. Terima kasih Puan Su. Saya ingat bila bercakap tentang boykot ni, dalam keadaan sekarang ni saya lihat benda tu ada beberapa perubahan yang baik lah. Sebab saya rasa masyarakat Malaysia ni dia mengamalkan boykot ni bukan sehari dua ni, dah lama dah. Dan peristiwa yang mereka boykot tu pun sudah bertahun-tahun berlalu. Cumanya kita lihat ada beberapa perkembangan yang saya rasa ada yang positif dan ada yang negatif lah. Dari segi positifnya, saya lihat sudah ada kematangan sebahagian besar daripada masyarakat kita lah. Bila cakap tentang boykot ni, sebab boykot ni satu, kita kena faham ia adalah satu tindakan yang non-violence, yang tidak ganas lah, tidak ganas. Dan dia tidak melibatkan wang dan tidak melibatkan benda-benda yang boleh meruntuhkan ataupun mencederakan sesiapa lah. Tetapi pada masa sama juga, boykot ni juga boleh menjadi senjata yang makan tuan lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak ada perancangan, apa yang kita nak cuba boykot tu dia akan memberi kesan yang sebaliknya kepada kita. Saya ingat itu satu dari segi perkembangan positifnya. Dari segi negatifnya, saya lihat ada beberapa stigma lagi lah yang tentang boykot ni. Sebab bila kita kata tentang boykot ni, sudah pasti kita tahu keadaan apa yang berlaku di Palestin tu adalah apabila mereka diserang lah, dan mereka dizalimi. Jadi apa-apa unsur-unsur yang cuba nak menyokong unsur-unsur kezaliman itu, kita akan kena pasti dan mereka ni akan diboykot supaya mereka tak dapat sokongan yang kuat lah. Jadi saya ingat dari segi itu kita masih tidak boleh untuk mengapasti siapa sebenarnya yang secara strategiknya kita perlu boykot. Sebab sekarang ni dia masih tangkap muat lagi. Apa-apa yang berkaitan dengan produk yang daripada Amerika sebagai contoh, kena boykot. Jadi itu dia dah kesannya sangat jadi negatif kepada kita di sini. Saya lihat itulah maknanya perkembangan tentang boykot ni dia ada yang positif dari segi kematangan tu, dan ada yang negatif. Maknanya dia masih tidak boleh nak menghilangkan sikap yang stigma tu lah. Jadi pada pandangan doktor kan, apa kaedah terbaik untuk kita kalau boleh nak minimumkan kesan mudaratnya kepada pekerja dekat Malaysia dan juga kita memikirkan mengenai nasib saudara kita di Palestin? Apa kaedah terbaik yang patut dilakukan? Sebab bila kata boykot ni, dia ialah macam saya kata tadi, dia satu perbuatan yang non-violent lah. Dan memang kita tak kata secara mutlak boykot ni tak boleh. Kan itu sebenarnya tindakan individu. Hak pengguna hak pengguna kan. Dan kita boykot ni pun kadang-kadang bukan sebab musim seperti ini saja kan, apa yang berlaku di Palestin tu. Kadang-kadang kita boykot ni sebab kita tak puas hati dengan produk tu, kita boykot. Kan itu pun valid, sah kan dari segi boykot tu. Tetapi boykot yang kita masukkan hari ini adalah boykot yang menyebabkan aspek-aspek yang yang ada kaitan dengan kita punya pembangunan negara kita ni, orang kita ni pun terjejas. Sebab tu saya lihat bila kata boykot tu, boykot ni satu kegiatan ekonomi, sebab dia melibatkan kita memboykot individu, idea, orang ataupun masyarakat ataupun negara dalam keadaan yang kita tak puas hati itulah. Yang keduanya,
boikot ni juga adalah aspek psikologi sebenarnya. Sebab bila kata boikot ni dia melibatkan kita punya tindakan marah tu. Kan kita tak puas hati, kita boikot. Tetapi mungkin yang kita nak tanya juga, adakah kemarahan kita ni disalurkan ke tempat yang sebaiknya? Sebab kalau kita boikot ni, macam saya kata tadi, dia adalah aspek psikologi. Kalau kita marah tu, kalau kita terlampau marah, dia akan menzalimi pihak yang tu. Tapi kalau kita tak terlalu marah pun, kita akan jadi pengecut. Sebab tu dalam kita punya tradisi ilmu ni, dia ada the virtues, fadilah tu, ummahat fadilah kan. Maknanya 4 perkara tu: keberanian, hikmah, keadilan dan juga kesamarataan, iffah tu, temperance. Jadi kalau kita berani sangat, dia akan menyebabkan berlaku ketidakzaliman. Tapi kalau kita tak terlalu berani ataupun kita penakut, dia akan jadi pengecut lah. Sebab tu saya rasa tindakan boikot ni dia melibatkan aspek keberanian kita. Jadi saya ingat dari segi nak pastikan benda tu seimbang, saya ingat kita kena pastilah siapa yang kita boikot sebenarnya ni. Kan? Dan yang keduanya, apa kesan jangka panjang yang kita boleh fikirkan kalau kita merancang ni, apa yang kita boleh dapat sebenarnya. Macam semalam saya ada pergi ke satu tempat ni dan berborak dengan pekerja F&B di situ kan. Ada yang kata direhatkan, nanti ada gaji kan, sebab sale mungkin merundum kan. Bila kita baca komen di luar sana, kata ramai yang cakap carilah kerja lain, cari kerja lain. Tapi sebenarnya hakikatnya tak semudah yang disangka dengan keadaan ekonomi sekarang kan. Jadi apa pendapat doktor berhubung dengan perkara ini? Biasanya bercakap tu lagi senang lah daripada buat kan. Betul. Saya ingat dari segi analisis apa yang berlaku ni, saya ingat dari segi dari segi makronya mungkin kita boleh berjaya lah. Kita cuba nak memboikot produk-produk yang katanya daripada Amerika ni contohnya. Tetapi dari segi mikronya, dari segi aspek yang lebih kecil seperti yang Puan cakap tadi tu, kesan jangka panjang kepada orang yang terlibat dalam industri ataupun perniagaan tu, dia ada kesan yang berlanjutan. Contohnya, kalau dia tak ada kerja ataupun dia berhenti kerja, jadi macam mana dia nak menanggung ahli keluarga dia? Kan, ahli keluarga tu pula dah terfikir komitmen bulanan yang mungkin dia kena bayar. Jadi kat situ ada dia punya side effect tu. Saya ingat itulah maksudnya cara yang patut dibuat je lah. Bila kata boykot ni, satu, saya ada menulis di Berita Harian 2 minggu lepas tentang aspek boykot ni. Sebab bila kata tentang boykot syarikat yang menyokong Israel ni, saya ingat kita kena ada klasifikasinya. Kan, syarikat mana yang betul-betul menyokong Israel. Yang keduanya, ada syarikat yang menjadi proksi kepada negara yang menyokong Israel. Saya ingat itu pun kita kena berhati-hati sebab ada klasifikasinya tu. Contohnya, ada produk yang berdaftar ataupun menggunakan jenama makanan di Amerika, tetapi dijadikan franchise di sini. Jadi bila jadi franchise tu, mereka sebenarnya ada lesen tersendiri, ada urus takbir sendiri, ada pemegang saham yang tersendiri. Kadang-kadang mereka ni juga telah menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat kita ni. Dan mereka juga menyediakan peluang pekerjaan yang sangat luar biasa banyak. Jadi sebab itu benda ni perlu dilihat dalam konteks lebih meluas. Jadi kalau kita tak berhati-hati, mereka akan terjejas lah. Ada juga macam segelintir rakyat Malaysia yang mungkin mereka terlalu bersemangat, beremosi yang sanggup memalukan. Contohnya kalau ada seorang tu mungkin tak boykot satu F&B ni, ambil gambar, viralkan di media sosial, padahal dia mungkin membantu dengan cara lain, menderma atau sebagainya. Jadi dia seolah-olah kaedah dah normalisasi kan keadaan macam ni kan. Pada pendapat doktor macam mana? Yelah, saya ingat benda tu dibalik kepada soalan yang mula-mula kita tanya tadi lah. Adakah boikot yang kita buat ni secara emosi ataupun secara matang? Bila kata matang tu melibatkan banyak pertimbangan lah. Ilmu dia, ilmu dia, adab dia, sikap dia, dan dia melihat apa yang dari segi kesannya kalau dibuat secara sembrono tu. Saya ingat benda tu dia masih dalam peringkat yang saya rasa lihat negatif lah. Maksudnya kalau kita boleh boykot, tetapi sikap itu yang saya rasa dia tidak membantu kepada keseluruhan tujuan kita boykot ni lah. Sebab kita tahu kita nak boykot tu sebab
kita tahu ada usaha untuk menyokong keganasan tu. Tetapi kenapa kita juga melibatkan orang yang tidak bersalah? Saya ingat guilty by association tu lah kan. Maknanya kita tak boleh bersikap macam tu. Sebab tu itulah saya lihat boikot di negara kita ni macam saya kata tadi, dia ada aspek positifnya dan aspek negatifnya. Tetapi moving forward, apa sebenarnya kita nak daripada boikot ni? Kita tahu ada kesannya sebagian besarnya, macam kita bincang peringkat awal tadi tu, ada beberapa saham yang di Malaysia ni sebagai contoh dah mula fikir untuk tarik daripada syarikat-syarikat yang menyokong ni kan. Tetapi pada masa sama juga, adakah kita juga merancang untuk kita menyokong produk kita sendiri? Saya lihat benda tu masih tak nampak lagi. Kan kita dah boleh mungkin kesan boikot produk daripada luar tu, tetapi macam mana pula kita nak menyokong produk kita produk ni? Tempatan. Produk tempatan. Saya ingat itu dari segi kerangka ekonomi lah. Macam sebelum ni Mufti Pulau Pinang sampai terpaksa Mufti sendiri buat kenyataan supaya jangan memboikot satu F&B ni. Tapi sampai sekarang kita lihat premis tu masih kosong. So maksudnya mereka ni nak memboikot sebab mereka nak juga. Walaupun dah ada ketetapan daripada Mufti supaya tak perlu memboikot ni sebab ni tak terkait pun kan. Dan sebagainya. Jadi macam mana tu? Mereka rasa mereka tetap nak juga. Sebab mereka nakkan benda tu. Mereka nakkan tindakan boikot tu. Itulah saya lihat apabila seorang mufti perlu mengeluarkan pandangan supaya kita tidak sembrono boikot syarikat seperti ini, saya ingat itu sudah sampai tahap kritikal lah. Maksudnya ialah sepatutnya kita sendiri ada kesedaran bahawa kita boikot mana yang perlu diboikot dan mana tidak perlu. Jadi saya ingat dalam konteks tu pandangan mufti tu betul lah. Maksudnya kita kena lebih berhati-hati memboikot syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang kita sendiri. Yang mana kalau kita boikot ni secara berterusan, dia akan memberi kesan yang berterusan kepada ekonomi kita sendiri. Kan orang kita, masyarakat kita. Jadi saya lihat kenapa orang masih tidak mempedulikan pandangan seperti itu. Saya lihat banyak faktor lah. Antaranya sebab mereka masih melihat sentimen syarikat tu dengan keganasan tu berlaku. Setiap benda tu masih ada lagi. Dan juga persepsi itulah. Dan persepsi ni dia boleh jadi baik dan buruk. Dan kadang-kadang persepsi ni dibentuk oleh macam-macam lah media. Sekarang ni pula kita ada social media yang macam-macam ni. Kadang-kadang benda tu dia sekali tersebar ni kita dah boleh percaya. Saya lihat dan saya lihat bukan setakat mufti saja, ada beberapa NGO yang dulu pun memboikot produk macam ni, dia pun dapat keluar kenyataan. Dia kata berdasarkan hasil dia punya perbincangan dan kajian mereka tu, mereka kata kita tak perlu boikot syarikat ni. Jadi maksudnya dah ada macam U-turn macam tu, tetapi bukan U-turn yang berdasarkan emosi atau berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan pertimbangan yang rasional. Cumanya saya lihat tu lah, siapa sebenarnya yang boleh memandu kita untuk boikot cara betul ni? Itu persoalan yang saya rasa saya pun tak ada jawapan lah. Okey, sebelum ni boikot ni bukannya sejak 2 bulan lalu. Sebelum ni bila adanya serangan Israel terhadap Palestin, kempen boikot akan bermula, tapi dia bermusim. Tapi doktor melihat kali ini jangkaan dia bagaimana? Adakah dia konsisten ataupun lepas habis isu ni dia akan kembali lagi kempen boikot tu ditarik balik ataupun macam mana? Yalah, kalau kita lihat secara pemerhatian kasar kita ni, yalah pada peringkat awal masa mula-mula benda ni berlaku, saya lihat sangat agresif lah orang kita ni. Sampaikan tak pergi tempat-tempat macam ni kan. Sampaikan yalah buat kempen yang berapi kan. Betul, nampak terlalu obvious sebab ada kadang-kadang satu jalan raya tu sampai jam sebabkan drive-thru dia penuh dengan kereta. Tapi sekarang tengok dah tak ada kosong kan. Tapi ada beberapa tempat saya lihat, saya selalu lalu kawasan tu, dah penuh balik dah. Orang dah mula membanjiri lah. Saya ingat benda tu, okey, kalau kita mengambil kira boikot ni berdasarkan emosi, dia tak akan lama. Dan dia akan bermusiman lah. Tetapi kalau dia tahu boikot yang dibuat tu secara terancang dan ilmu dan tidak ikut emosi, saya ingat dia akan tahu di mana mereka patut berhenti dan di mana mereka patut berterusan. Masalah itulah dia kena ada pertimbangan yang rasional lah bila kata boikot ni kan. Ada juga yang mendakwa boikot yang dilakukan oleh bukan Islam lebih jitu, lebih padu berbanding dengan boikot yang kita buat. Apa pandangan doktor? Boleh dia buktikan tak apa yang masuk jitu tu?
silap macam ni. Bila kata boykot ni kan, okey, saya lihat boykot ni mula-mula diusahakan oleh rakyat Palestin sendiri. Sebab tu mereka perkenalkan BDS, boykot, divestment and sanction, BDS. Maknanya apa maksud boykot? Boykot tu ialah dia tidak sokong lah produk-produk ataupun organisasi yang menyokong Israel. Yang kedua, divestment. Divestment ni maksudnya dia menyah laburkan. Maknanya dia tidak melabur. Kalau dia sebagai seorang pelabur, dia tak melabur kepada syarikat yang menyokong atau menjadi proksi kepada pihak ni yang melakukan kezaliman ni. Yang ketiga, sanction. Sanction ni macam dia tidak belilah. Maknanya macam embargo lah macam tu. Saya lihat benda tu berlaku dengan berjaya di barat, dan apabila isu ni berlaku, sebab mereka tahu diklikat benda tu, dan produk yang itu pun mereka menyokong secara terang-terang. Kan, maksudnya saya ingat mungkin dari perspektif tu berjaya lah. Tetapi dalam perspektif kita ni, kita kena mengambil banyak faktor lah. Bukan kata kita tak support atau tak sokong, tetapi mengambil kira faktor yang lebih bersifat makro dan mikro. Memang sentimen tu ada, tetapi sejauh mana benda tu dia boleh menyumbang kepada keberkesanan boykot tu lah. Okey, isu boykot ni turut dimanipulasi oleh peniaga untuk mengelakkan perniagaan mereka terjejas. Kan? Apa komen doktor? Apa maksud dia manipulasi ya? Contohnya? Maksudnya macam ni, dia mungkin menggunakan kaedah macam meminta orang memboikot untuk menyokong perniagaan mereka sendiri, untuk keuntungan untuk perniagaan mereka sendiri. Kaedah macam tu, macam mengambil kesempatan atau okey, saya pun tak berpastilah macam mana yang dikatakan dia boikot barang tu sendiri untuk kepentingan sendiri kan. Untuk menarik pelanggan. Okey. Saya tak nampak benda tu macam ni. Macam ni, contohnya macam ni lah. Mungkin saya pengeluar produk tempatan. Okey, saya kata jalankan kempen boykot satu-satu barangan ni supaya pelanggan tu lari ke produk saya, support produk saya. Padahal syarikat tu tak terkait pun dengan yang kita dakwa tu. Faham. Saya ingat ialah sebab dalam ekonomi ni tu dia free market kan, dia pasaran terbuka kan. Maknanya persaingan tu akan ada. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan yang tak sihat macam tu kan, maknanya kita sampai menjatuhkan pihak yang tak menzalimi, tapi kita tuduh dia macam tu. Saya ingat itu satu bentuk kezaliman lah. Penganiayaan. Penganiayaan lah kan. Jadi saya ingat itu lebih pada akhlak kita lah sebagai orang Islam, apatah lagi kan. Takkanlah kita nak memburukkan orang lain yang tidak terlibat dalam satu benda tu semata-mata supaya orang lain datang kepada kita. Saya rasa dia bukan lagi boykot dalam kata macam tu, tapi dia melibatkan akhlak kita lah sebagai orang Islam kan. Kita tak akan menjatuhkan orang kalau orang tu tak bersalah kan. Sebab tu yelah, berkata boykot ni dia bukan boykot dalam kata ekonomi saja, tapi melibatkan akhlak kita jugalah kan? Sebagai orang Islam tu lagi. Tadi di awal perbincangan doktor ada menyebut berkenaan dengan aspek positif yang dan menyentuh mengenai sama ada kita bersedia untuk mengalih kita punya selera dengan produk tempatan. Betul. Macam contohnya kopi kan, mungkin kita dah terbiasa dengan ke situ, mungkin kita boleh beralih. Jadi mungkin dalam jangka masa panjang tahap ekonomi usahawan tempatan sendiri boleh dinaikkan, ditingkatkan, atau macam mana doktor melihat? Yalah, maksudnya bila berlaku boykot ni, dia sebenarnya pilihan pelabur juga. Kan saya ingat pelabur dia lihat bahawa ada satu syarikat tu telah diboykot, jadi dia tidak mendatangkan jualan. Jadi dia macam rugilah. Jadi pelabur pun ada pilihan. Maknanya kalau dia tak boleh lagi melabur dalam syarikat yang diboykot tu, dia boleh memilih untuk melabur dalam syarikat yang berpotensi, syarikat tempatan ni. Lepas tu dalam makalah yang saya tulis kepada Berita Harian tu, saya mengupas bahawa boykot ni juga adalah ikhtiar, pilihan kan. Kenapa saya katakan ikhtiar? Sebab ikhtiar ni dia perkataan khair, maknanya baik. Maksudnya boykot ni dia bukan sekadar hitam putih. Kita boykot ni kita sokong ini, bukan macam tu. Sebab kalau boykot ni macam tu, dia akan jadi hitam putih, maksudnya dia akan tak ada pilihan kan. Tetapi bila kata boykot ni, dia satu bentuk ikhtiar, sebab kita tahu ada benda yang lebih baik. Sebab tu datang perkataan ikhtiar tu. Jadi dalam konteks ini saya lihat perspektif pelabur tu dia kena fikir lebih baik lah untuk menyokong syarikat tempatan ni. Dan kita pula sebagai pengguna, saya ingat ikhtiar ataupun pilihan tu sentiasa ada. Contohnya kalau kita tahu suatu produk tu menjual makanan segera contoh, kita
kita tak makan makanan segera, fast food kan. Kita yang makan. Tapi maksudnya kita bukanlah kata benda tu tak elok sebab yelah benda tu pilihan orang lain kan. Jadi saya ingat benda tu dia melibatkan ikhtiar lah, mana pilihan yang lebih baik antara yang baik ada. Okey, mungkin dah di penghujung-hujung perbincangan ni, ada nasihat doktor untuk bagi garis panduan kepada orang kat luar sana supaya memboikot dalam cara yang betul. Ada juga yang mereka sebenarnya memilih untuk bukan tak mahu memboikot, tapi mungkin sebab mereka membantu dengan kaedah lain. Tapi disebabkan tak mahu dikecam kan, diperkatakan, jadi mereka memilih untuk menggunakan perkhidmatan tu dengan kaedah lain, contohnya order online. So kita nampak boikot tu mungkin tidak ikhlas sebab takut dikecam, tapi still nak makan juga benda tu. Tapi dia order online. So kita order online lah, biar dia orang datang rumah hantar kan. Mungkin ada garis panduan yang sebetulnya untuk memastikan boikot ni berada di saluran yang betul. Yalah, saya ingat dari segi benda ni sepatutnya datang daripada hati, pembuat dasar lah sebenarnya. Dia yang boleh tentukan kan sebab mana yang ni, sebab dia bergantung pada ekonomi negara juga. Tapi saya bercakap dari segi aspek seorang ahli akademik lah, ilmuwan. Maksudnya bila kata boikot ni, yelah macam saya kata tadi tu, boikot ni adalah pilihan kan. Dia melainkan kalau benda tu memang atau benda ni tak elok, haram, jadi memang kita kena tolak bulat-bulat. Dia ada pilihan, dia macam tu. Maknanya dia bukan ikhtiar lagi, tapi dia memang wajib untuk kita tolak. Tapi boikot, boikot ni dia ada pilihan sebenarnya. Ikhtiar, pilih yang baik antara yang baik tu. So pilihan tu untuk kurangkan mudarat macam tu. Akhirnya pilih kepada yang mengurangkan mudarat dan mendatangkan manfaat yang lebih pada kita. Lepas tu nasihat saya ni, boikot tu perlu diteruskan. Sebab kalau kita jelas organisasi ataupun entiti yang betul-betul menyokong kezaliman. Tapi kita kena ingat boikot ni dia bukan bermusim. Kadang-kadang boikot tu dia berlaku sebab syarikat ini juga dia tidak menyediakan servis yang baik, contoh. Kena boikot juga. Saya tengok dekat India tu ada syarikat fast food ni, makanan segera ni, dia tak ada kaitan dengan kezaliman pun, tapi sebab dia servis dia teruk, kena boikot. Saya ingat benda tu pun wajar juga kan, sebab orang nak pastikan macam pengajaran lah bila dia boikot tu, supaya dia boleh menaikkan dia punya kualiti perkhidmatan tu. Saya ingat akhirnya boikot tu adalah pilihan kita, dan sudah pasti pilihan yang kita buat tu mesti pilihan yang baik lah. Bukan pilihan yang menyebabkan orang lain yang tidak bersalah juga terjejas. Saya ingat itu saya punya pandangan yang humble lah. Baik, kita sudah sampai ke penghujung perbincangan. Terima kasih kepada Dr. Hilmi kerana meluangkan masa hadir ke sini untuk melakukan perkongsian yang bermanfaat. Okay, untuk anda semua, teruskan bersama Borak hari ini di semua platform BH, dan kita akan kembali lagi pada episod yang akan datang.